Ada yang kata seram nak mampus movie ni. Kepala otak kau seram. What's up guys, semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara syirik yang boleh meruntuhkan iman kita, amin. Untuk yang first time aku Topeng Man, aku suka berbicara tentang movie. Dan kali ini aku akan review filem horror daripada negara seberang, iaitu filem Pengabdi Setan 2 Communion. Untuk filem yang pertama itu kan aku pun dah buat review dan aku menyukai filem tersebut, walaupun adalah beberapa perkara yang aku tak suka, terutamanya time part climax dia. Anyway, adakah yang kedua ni better than the first one? Kejap lagi aku akan ulas, okey? Korang kena layan sampai habis review aku ni tau, sebab kat penghujung ni nanti aku akan bagi markah untuk movie ni berdasarkan kriteria yang aku nilai. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa untuk subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Kalau korang suka review jujur akulah, okey? Jomlah guys, kita layan kejap ringkasan cerita ataupun sinopsis dalam movie ni. Jom. Pengabdi Setan 2 Communion merupakan sequel dari filem Pengabdi Setan 2017, hasil sentuhan daripada pengarah terkenal iaitu Joko Anwar. Filem ini masih mengekalkan pelakon lama dan baru, antaranya Tara Basro, Andy Arfian, Nasa Anus, Blonde Parare, Ratu Felicia dan banyak lagi pelakon-pelakonnya lain. Pengabdi Setan 2 Communion mengisahkan kesinambungan kisah Rini sekeluarga berusaha menjalani kehidupan mereka setelah 3 tahun selamat dari kejadian yang menimpa mereka sebelumnya. Mereka kini tinggal di sebuah flat usang di Jakarta dan setelah beberapa perkara tidak baik berlaku, mereka diganggu semula oleh perkara yang misteri dan menyeramkan. Jomlah guys, kita layan kejap apa yang best dalam filem ni. Okey, jom. Yang pertama, teknikal filem yang baik. Ada banyak teknikal yang aku kagum dalam filem ini. Filem Indonesia ni kan memang semakin menampakkan kematangan dalam menghasilkan filem yang teknikalnya berkualiti. Dari segi teknikal, memang filem ini lebih baik daripada filem yang pertama. Sinematografinya mantap. Joko ni kan berjaya menghasilkan latar background 90-an yang menarik, seperti paparan di daerah Pekan tu kan. Walaupun aku tak pernah pun pergi kat tempat mereka shoot ni, sama ada betul wujud ataupun baru diwujudkan dalam filem, tetapi ianya rasa seperti semula jadi. Filem ini juga menyajikan audio dan sound effect yang mengagumkan. Dengar sound ataupun audio dia pun kan kita boleh tahu tahap filem itu bagus ataupun tak. Selain itu, pemilihan lokasi yang sesuai, beberapa part lighting yang menarik dan penghasilan image hantu juga menarik dalam filem ini, memberikan impak yang baik bagi keseluruhan tahap teknikal. Oh ya, penambahan beberapa objek klasik dan perkara-perkara misteri yang terkandung memberikan sedikit kelainan untuk diterokai oleh penonton. Memang mantap lah, okey? Yang kedua, skop cerita lebih besar dan berani. Dalam filem Pengabdi Setan yang pertama, ianya hanya memfokuskan kepada sebuah rumah, tapi kali ini kan Joko menampilkan skop cerita dan latar yang lebih luas. Penglibatan pelakon-pelakon dari filem sebelumnya memudahkan penonton untuk berhubung dengan filem yang pertama. So korang kena tengok yang pertama dulu sebelum menonton filem ni, okey? Tak adalah tertanya-tanya. Ada juga beberapa watak baru ditonjolkan memberi kesan kepada filem, tapi tak semualah, okey? Ada yang nampak agak kaku lakonannya walaupun hanya watak sampingan. Aku juga suka scene ngeri semasa berada di lift, walaupun ada watak yang terlibat tidak berapa penting, tapi tetap boleh rasa ngerinya. Filem yang kedua ni turut menyajikan elemen komedi bagi menambah dinamik movie tersebut. Jomlah guys, kita tengok pula apa yang aku rasa personally kurang sikit dalam movie ni. Okey, jom. Yang pertama, plot cerita tergesa-gesa dan kurang realistik. Mungkin ada yang mengatakan jalan cerita yang kedua ni kan lebih menarik kerana ditambah banyak elemen lain dan menimbulkan persoalan baru. Tapi pada aku kan, filem yang kedua ni agak kurang kemas plot ceritanya, menjadikan ianya kurang menarik. Pada aku kan yang first much better dan kemas jalan ceritanya, walaupun aku kurang menyukai climaxnya. Plot yang kedua ni kan ada part terasa tergesa-gesa, seolah-olah macam terpaksa untuk mengaitkan dengan peristiwa sejarah dan kolerasinya agak kurang realistik.
Banyak tindakan bodoh dan kurang logik disajikan dalam filem ini, seperti scene buang sampah tu kan. Perlu ke kau nak masuk dalam untuk adjust sampah yang sangkut? Lepas tu ada scene yang budak masuk lift tu kan, cari ibunya. Masuk macam tu je tanpa takut kan. Jeritan pula tidak kedengaran, sedangkan flat ada ruang tengah. Flat tu pula kan, bila black out tak nampak cahaya lilin ataupun lampu suluh di setiap rumah. Penghuni dia pula tiba-tiba hilang mendadak. 3 tahun kau tinggal kat situ macam baru kenal jiran. Takkan sebelum ni kau tak perasan jiran kau pelik? Time gelap tu pula lah kau tak ada kerja nak selongkar cari kerja. Tahulah nak panjangkan cerita kan dengan sibuk nak tengok dokumen rumah orang. Scene dengan radio tu pula nampak agak kurang logik. Dan yang aku lebih sakit hati, ada part ambil garpu. What? Agak-agak lah idea kan. Boleh pinjam kod garpu tu, aduh. Scene yang tahu air tu ada elektrik, aduh, kau nak melompat juga ke situ, kenapa kan? Ada banyak tindakan ataupun penyampaian kurang realistik dalam filem ini yang aku kurang menyukai, yang korang kena tonton sendiri, okey? Kan banyak-banyak dari spoiler pula kan. Orang yang kata seram tahap nak mampus tu kan, ada dua je. Yang pertama, orang tu penipu tak jujur. Yang kedua, orang tu penakut tahap ayam kampung. Adakah filem ini seram? Ya, memang ada, tapi biasa-biasa je pada aku. Tak teringat ataupun tak rasa takut langsung bila keluar wayang. Tapi tak dinafikanlah ada bahagiannya berfungsi dengan baik dan ada yang kurang sesuai. Ada part keseramannya menjadi, ada yang dah pernah disajikan. Kejutan untuk filem ini pun tak berapa menakjubkan, tidak seperti filem yang pertama yang ada beberapa elemen kejutannya yang menarik. It's only game. Why you have to be mad? Yang kedua, ending kurang impak. Kalau korang suka tengok review aku kan, aku memang mementingkan climax ataupun ending sesebuah filem. Seperti yang aku bagi tahu tadi kan, aku kurang menyukai climax filem yang pertama dengan pocongnya macam zombie siap membunuh lagi kan. Kurang relevan lah dengan penyampaian filem zaman sekarang kan. Filem yang kedua ni pun ada pengulangan babak yang sama, seperti diselamatkan oleh orang yang sama last minute. Simbolik tarian pelakon sama menari sambil dengan lagu memberi persoalan kepada penonton. Memang lebih kurang je lah, cuma penyampaian je berbeza. Watak ustaz tu kan, alahai, hanya dijadikan bahan jenaka oleh pocong. Kalau solo ambush tengok filem ni mesti tergelaksakan kan dengan kemunculan hantu semudah itu untuk beberapa part. Bahagian climaxnya juga agak terganggu dengan lampu yang berkelip-kelip yang boleh mencetuskan photosensitivity. So korang yang tak boleh tengok flash yang berkelip-kelip tu kan, kena alert lah, okey? Awal aku bagi tahu. Filem ini juga banyak gerakan kabur yang aku kurang suka, termasuklah part yang aku sebut lampu berkelip-kelip tadi tu kan. Aduh, aku nak tengok kuda pun tak jelas. Aduh. Jom guys, tengok berapa aku nak bagi markah untuk filem ini. Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang yang dah tonton tu setuju tak? Mana satu yang lebih seram? Yang first ataupun yang second? Atau kalau korang rasa memang seram gila nak mampus lah kan? Share lah pendapat korang kat ruangan komen kat bawah, ok? Mungkin lain orang lain pendapatnya. Secara keseluruhan filem ini ada keseramannya, tapi bukanlah tahap nak mampus, ok? Teknikalnya bagus, lakonan menarik dan aku syorkan untuk korang layan, ok? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku tak pengen poyo tapi jujur. Boom!